Hai, selamat pagi semua. Jumpa lagi dengan Cikgu Stella, guru matematik anda. Okey, pada hari ini kita akan belajar lagi topik matematik tahun 6 iaitu darab pecahan. Jom kita belajar. Baiklah, pada hari ini anda akan boleh mendarab nanti sebarang pecahan wajah dan nombor bercampur dengan pecahan wajah dan nombor bercampur. Okey. Secara ringkasnya nanti di akhir pembelajaran ni murid mesti boleh buat darab dengan pecahan wajah dengan pecahan wajah dahulu. Okey? Pecahan wajah darab dengan pecahan wajah. Baiklah. Sebelum kita buat darab pecahan wajah dengan pecahan wajah, okey, murid perlu tahu dulu apakah itu pecahan wajah dan apakah itu pecahan tidak wajah. Okey, atau pecahan tak wajah. Baik. Ini kita dah belajar sewaktu di tahun 3, iaitu pecahan wajah seperti biasa pengangka dengan penyebut. Okey, jadi pecahan wajah adalah di mana pengangka dia kecil dan penyebut dia besar. Okey, sebagai contoh, pecahan wajah ialah 1/2. Okey, ataupun 3/5. Okey, itu contoh pecahan wajah sebab yang atas atau pengangka tu kecil, penyebut dia 2 besar. Ya, lebih besar berbanding pengangka. Jadi ini contoh untuk pecahan wajah. Ingat ya murid-murid. Jadi pecahan tidak wajar ataupun pecahan tak wajar sebaliknya lah. Pengangka dia lebih besar, nombor yang besar dan penyebutnya adalah nombor yang kecil. Contoh, okey, 4/3. Contoh ya, sebab 4 lebih besar daripada 3, maka pecahan 4/3 ni adalah pecahan tidak wajar. Ya, ataupun okey, contoh lain ialah 9/5. Okey, pecahan yang tidak wajar. Senang kan? Okey murid-murid, sekiranya anda ada buku teks di rumah, boleh rujuk muka surat 21. Okey, iaitu darab pecahan wajah dengan pecahan wajah. Okey, mari kita baca dialog ini. Saya potong separuh kek. Okey, seperti yang saya selalu kata, bila ada satu dialog ataupun penyataan, murid kena ambil maklumat apa yang diberi. Okey, sekarang yang diberi ni, saya potong separuh kek. Okey, perkataan separuh. Okey, dalam pecahan separuh ialah 1/2. Okey. Baik, kemudian dia kata kepada 3 bahagian yang sama besar. Okey, kadang-kadang sekarang kita nak tahu dia potong lagi kepada 3 bahagian. Kemudian dia ada sama, dia perkataan sama besar. Okey. Jadi tengok gambar kek ni. Okey. Kek tu bukan sebiji ya. Dia adalah separuh. Maksudnya separuh daripada sebiji kek, 1/2. Okey, jadi daripada 1/2 itu dia potong lagi kepada 3 bahagian yang sama besar. Jadi satu bahagian ini akan diberi kepada Hakim. Okey? Jadi berapakah pecahan yang diberikan kepada Hakim? Okey. Dekat sini dia buat satu darab iaitu 1/3 sebab dia ambil 1/3 kan daripada 3 bahagian tadi kan. Dia ambil 1, tapi 1/3 ini adalah daripada daripada separuh kek tadi. Okey, perkataan daripada. Okey, daripada ni, kata kunci ni merujuk kepada darab. Okey, jadi tadi kita dah tahu 1/2. Kemudian daripada 1/2 ni, ada lagi dipotong kepada 3 bahagian dan dia ambil 1 bahagian, 1/3. Okey, di sini dia kata 1/3 darab 1/2. Okey, jadi bila buat, kita akan darab pengangka dengan pengangka, penyebut dengan penyebut. Okey, maksudnya atas darab atas, bawah darab bawah. Jadi 1 darab 1 adalah 1.
3 darab 2 kita akan dapat 6. Jadi jawapan dia 1/6. Okey, di sini juga dia tunjukkan macam mana boleh dapat 1/6 melalui lukisan. Okey, iaitu jadi tadi bayangkan ini adalah kek yang penuh, 1 biji kek. Kemudian dia ambil separuh, maksudnya kita kena bahagi kepada 2, betul? Dan di bawah ni dia ambil 1/2 sahaja. Daripada 1/2 ni dia potong lagi kepada 3 bahagian. Tapi bila dia potong, kita tak boleh kata kita potong yang separuh tu saja. Kita kena potong semua satu kek tersebut. Jadi kita potong, okey, kepada 3 bahagian. Okey, yang bertindih itu adalah kita ambil 1, tapi sebenarnya kita ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan? Okey, bukannya 1/3. Sebab kek ini telah dibahagi kepada 2 bahagian sebelum itu. Ya? Jadi untuk nak senang, murid dah buat perkataan daripada itu darab. Jadi 1/2 darab dengan 1/3. Baiklah, kita melihat lagi satu senario, iaitu jika asalnya adalah 1/3. Kemudian pecahan bagi separuh bahagian daripada 1/3 ini adalah 1/6. Kenapa 1/2 darab 1/3? Dia kata, kenapa 1/2 darab 1/3 sama juga dengan 1/3 darab 1/2? Kenapa hasil darab dia ialah 1/6? Kenapa sama? Okey, sebab darab tu dia tak mengikut urutan ya. Maksudnya kalau 3 darab 2 adalah sama juga dengan 2 darab 3. Ya? Itu sebab susunan depan belakang tu tak mempengaruhi jawapan. Jawapan tetap sama, 1/6. Okey, kita cuba soalan lain, iaitu kira hasil darab 2/3 dan 3/4. Okey, kita dah tahu 2/3 ni pecahan wajar ya. Pecahan wajar. Kenapa wajar? Sebab tu kan pengangka dia kecil, penyebut dia besar. Pengangka kecil, penyebut besar. Okey, jadi 2/3 darab 3/4. Okey, cara pertama, seperti yang saya bagi tahu tadi, murid boleh darab pengangka dengan pengangka. Okey, 2 dengan 3, 2 darab 3 sama dengan 6. Okey, 3 darab 4 sama dengan 12. Bawah darab dengan bawah, penyebut darab penyebut. Okey, tapi 6/12 ni, murid tak boleh jadikan dia terus sebagai jawapan, kerana murid kena ingat ya, murid perlu permudahkan. Ingat pecahan termudah. Okey, permudahkan. Apa itu permudahkan? Maksudnya kita lihat sama ada pengangkah dengan penyebut ni wujud dalam dalam sifir tak yang sama. Contoh 6 dengan 12 ni wujud dalam sifir 6. Jadi boleh dibahagi dengan 6. Ya. 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2. Jadi jawapan terakhir permudahkan ialah 1/2. Okey. Jadi jangan terus jawab 6/12 ya. Kena ingat lepas dah buat tu kena buat pecahan termudah. Okey, di sini dia ada satu ilustrasi gambar ya. Lorek 3/4 bahagian. Sebab daripada 3/4 tu, okey, 3/4 maksudnya ada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Kita ambil 3 sahaja. Okey. Daripada yang pecahan 3/4 ni, kemudian dia bahagi lagi kepada 3 bahagian. Maksudnya 1, 2, 3. 1, 2, 3 dan dia ambil 2 bahagian. Dia ambil yang nampak ni. 2/3. Maksudnya dia akan bertindan lah kan. Okey, bila bertindan, murid kena kira berapa yang ada 2 lorekan yang bertindan, yang bertindih. Okey, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 daripada keseluruhan dia ada 12. Ya, 12. Tapi
6/12 ni belum lagi jawapan terakhir sebab murid kena permudahkan seperti dalam langkah ini. Okey, baiklah kita lihat cara yang kedua iaitu cara pemansuhan. Ya, ini teknik dia sebagai cikgu namakan sebagai darab silang. Okey, contoh yang macam ni 2/3 darab dengan 3/4. Okey, untuk yang macam ni teknik pemansuhan ataupun teknik darab silang, saya akan silangkan pengangka dengan penyebut. Silangkan. Dan pengangka dan penyebut di sebelah. Seperti bentuk X. Okey, X tu silangkan. Okey, jadi apa maksud di sini? Maksudnya murid kena lihat 2 dengan 4 ni ada tak wujud dalam sifir. Jadi kalau wujud dalam sifir, murid boleh pemudahkan terus. 2 dengan 4 ada wujud kan? Iaitu sifir 2. Jadi murid terus memudahkan 2 bahagi 2 sama dengan 1. 4 bahagi 2 sama dengan 2. Kemudian silang yang ni, yang bahagian 3 dengan 3 ni. Okay, maksudnya sifir 3 kan? 3 bagi 3, 1. 3 bahagi 3, 1. Yang wujud, ya, yang wujud, dua-dua nombor tu wujud. Sekarang murid dah permudahkan. Teknik pertama tadi murid darab dulu kan. Yang teknik kedua ni murid permudahkan dahulu. Jadi sekarang apa yang tinggal untuk 2/3 ialah 1/1. Darab yang ni tinggal 1/2. Okey, jadi jawapan yang kita dapat sekarang ni dah permudahkan. Jadi teknik yang kedua kita kena buat darab pecahan lah. Iaitu pengangka dengan pengangka, 1 darab 1, 1. Penyebut dengan penyebut, 1 darab 2, 2. Okey, mudah kan sebab nombor dia tak menjadi besar. Nombor dia semakin kecil. Kita dah permudahkan dia di awal langkah. Okey, mari kita baca cas minda. Cas minda ni dia kata darab pengangka dengan pengangka, darab penyebut dengan penyebut. Okey, yang ini kena buat. Kemudian beri jawapan dalam bentuk termudah. Okey, yang macam yang cara kedua ni, murid telah permudahkan dahulu, baru murid darab. Cara yang pertama tadi, murid darab dahulu, baru permudahkan. Jadi terpulang kepada murid mana yang lebih senang. Bagi cikgu sendiri, cikgu rasa langkah ni senang sebab kita kecilkan nombor itu di awal. Jadi kita tak perlu nak fikir nombor besar, nombor kecil sahaja. Okey? Baik, ada satu latihan di sini, murid boleh cuba di rumah buat lipatan kertas, okey, mula dengan 2/3, lipatkan kepada 3 bahagian, kemudian lorekkan 2. Okey? Kertas yang sama, murid perlu lipat kepada 5 bahagian, kemudian lorek 1. Okey, jadi murid kena lihat berapa pecahan untuk yang bertindan. Okey? Selamat maju jaya. Baiklah, kita cuba soalan yang lain. Okey, contoh soalan dia, okey, selesaikan 3/5 darab dengan 2/7. Okey, jadi kita gunakan teknik darab silang tadi. Okey, kita cuba yang ni dulu. Okey, tujuan dia untuk melihat sama ada boleh dipermudahkan atau tidak. Okey, 3 dengan 7 boleh tak permudahkan? Okey, tak ada, tak wujud kan? 2 dengan 5 ada tak yang sama sifir? Tak ada kan? Okey, jadi bila tak boleh dipermudahkan, murid hanya darab pengangka dengan pengangka. Jadi 3 darab 2, 6. 5 darab 7, 35. Okey, darab dengan penyebut pula di bawah. Okey, jadi ini adalah jawapan. Okey, so kita dah tadi kenal pasti sama ada boleh dipermudahkan atau tidak. Okey, soalan yang seterusnya, contoh 3/4 darab dengan 6/7. Okey, seperti biasa, kita akan buat X macam ni untuk melihat sama ada wujud ataupun boleh dipermudah atau tak. Okey, 3 dengan 7 boleh tak? Okey, tak boleh. Okey, tak ada. Okey, 6 dengan 4 boleh tak? Ada yang boleh kita bahagikan? Ya, ada. Sifir 2. Okey, jadi maksudnya 6 bahagi 2
4 bahagi 2. Berapa yang kita dapat? 6 bahagi 2 kita akan dapat 3. 4 bahagi 2 kita akan dapat 2. Okey. Dengan 3 dengan 2 ni masih boleh dipermudahkan atau tidak? Okey, kalau tidak maka itu adalah yang paling mudah. Okey, yang paling kecil yang anda boleh dapat. Selepas kita dah permudahkan tadi, langkah kedua ialah hanya mendarab pengangka dengan pengangka. Jadi sini 3 darab dengan 3, bukan 6 lagi ya. 3 darab dengan 3 dan 2 darab dengan 7. Okey, kita akan dapat 9/14. Okey. Terus jawapan. Tak perlu di akhir tu baru nak permudahkan. Mudah kan? Baik, itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Saya galakkan murid untuk mencuba soalan saya nanti. Dan kemudian sekiranya ada masalah boleh boleh menghubungi Cikgu Stella. Okey? Jumpa lagi semua. Selamat belajar. Terima kasih kerana menonton. Bye.